Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, anda bersama saya Haidar Ali dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, dua kemenangan berturut-turut Harimau Malaya dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 memberi gambaran jelas kebangkitan bola sepak Malaysia. Baik, dari ranking 135 dunia, kini saya jangkakan kita mungkin memanjat sehingga kelompok 120 terbaik. Satu anjakan positif selepas sekian lama peminat bola sepak tempatan menantikan kebangkitan skuad negara. Tetapi hari ini kita tak nak bercerita tentang skuad Harimau Malaya. Cuma tetamu kita minggu ini ada kena-mengena, ada sejarah dengan Harimau Malaya. Orang cakap tiada dulu, tiadalah sekarang. Kami bawakan ke studio bekas pemain kebangsaan Datuk Ramlan Askolani. Terima kasih Datuk. Selamat datang ke Bernama. Okay. Baik Datuk, saya mungkin kenal Datuk Ramlan Askolani, tapi saya percaya generasi sekarang samar-samar ramai yang tak kenal. Saya nak minta sepatah dua katalah, siapa Datuk Ramlan Askolani? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ada kerana panggil saya datang ke studio Bernama ni. Saya Ramlan Askolani, pernah bermain untuk pasukan Kuala Lumpur dari tahun 82 sampai 1990. 91 saya main untuk pasukan Polis Diraja Malaysia. Jadi sebelum tu pernah juga tahun 79 hingga 81 saya main pasukan Kedah. Sebab saya bersekolah di Maktab Mahmud Al-Star. Jadi pada saya bola sepak ni memang dah jadi kata dah daging lah. Sebab patutnya saya di sekolah Kedah tu, sekolah Arab, sekolah agama. Sekolah Arab, sekolah agama lah. Patutnya saya, bapak saya nak suruh saya pergi ke Universiti Azhar. Tapi kerana bola sepak ni saya sanggup kata tak ambil, ada peperiksaan tu, peperiksaan syahadah tingkatan 6 atas tu. Jadi saya lebih fokus kepada bola sepak tu. Dan ketika itu juga guru besar Maktab Mahmud tu, dia bincang saya, dia kata Ramlan mainlah untuk sekolah, tidak sekolah tak kuat. Jadi saya cakap, bapak you yang you tak main bola. Jadi sampai tahap ni itulah. Jadi saya nampak apa yang kita lalui ini sebab kita memang semangat bola tu tinggi, pada bukan soal kewangan lah. Datuk main posisi mana? Saya main midfielder. Lebih kepada defensive midfield. Tapi bila attacking, saya pergi attacking. Dan kalau saya pun terlupa yang saya tengok kata-kata akhbar tu, banyak saya skor juga. Rupanya banyak skor. Banyak juga saya. Jadi saya pun tengok, pasal dah lama saya tak tengok, pasal ada permintaan nak tengok keratan akhbar tu. Jadi saya ada simpan, tengok ada banyak juga bila Piala Malaysia masa tu lah. Datuk, kalau posisi Datuk sekarang tu macam pemain sekarang, posisi mana Datuk? Kalau saya tengok sekarang ni macam Brandon Gunn, macam apa tu, apa yang main untuk JDT tu baru ni, apa ni, Afiq Afiq tu. So saya nampak lebih ke situ lah. Datuk bermain untuk Malaysia pada era 80-an. Maksudnya ketika pra-Olimpik, Piala Asia, pernah main Piala Million Cup di Singapura. Dulu Harimau Malaysia itu ke pasukan nombor 2. Saya dulu pernah main Harimau Malaysia juga, Harimau Malaysia A. Dia ada Harimau Malaysia A, ada Malaysia B. Jadi saya Malaysia A. So saya promote, dapat main untuk national team juga. Harimau Malaysia A, Harimau Malaysia B. Lepas tu dia ada tim utama kebangsaan. Ya. Datuk main A time tu. Saya main Harimau A dulu. Baru dipromot baru promote ke kebangsaan. Mungkin era tu Datuk dengan siapa Datuk? Saya masa tu sebagai sing ada ini Dola Saleh, ada Zainal Abidin Hassan, ada Si Kim Sing, Lim Tiong Kim, Radhi Mat Din, YB sekarang lah, Radhi Mat Din, Lee Chin Hong Kedah tu, Ahmad Sobri. Datuk sempat dengan era kita punya legenda Muqtada Hari? Pernah masih Pesta Bola Merdeka.
Saya pernah main dia. Masa tu arwah ni saya ingat umur dia masih 32 kot. Saya masih tu 25 je lah. So dia orang saya ingat dia 7 tahun lah. Jadi memang amat berbeza dengan dia. Dia punya karakter yang arwah ni saya rasa tak ada sekarang. Sebab dia lepas training coach bagi, dia buat training sendiri, dia buat short sprint tu. Okey. Dia buat training shooting. Dia buat lari 100 meter, memang dia buat. Dia ambil extra. Sampai kan dia habis training, dia cakap saya, "Ran, training lah extra, kau muda lagi." Saya ingat kata-kata dia tu. Jadi dan memang ketika itu umur dia 32, sangat dia kuat lagi. Lepas tu kan dia sakit. Jadi pada saya pernah menjaga dia juga dalam liga Datuk berlatih dengan dia. Saya main Bila Tuan, dia main Selangor. Ada kereta akbar tu lah, saya menjaga dia. Arwah Mokhtar ni. Macam mana pengalaman jaga orang yang yalah cetak gol banyak kan? Datuk pula defensif sikit. Pengalaman tu. Dia bila coach masa tu coach saya Dr. Joseph Venglos. Dia daripada Czechoslovakia. Dia bawa tim Czechoslovakia tu dulu unknown lah Czechoslovakia. Kira masa tu orang tak pandang masuk Czechoslovakia, tapi boleh champion European Cup. So dia Tan Silas beli, dia bawa di sini. Dan dia cakap saya, "I want you to take care of Mokhtar Dari." Jadi kita bertanggungjawab lah. So saya mana kena cari dia, memang payah. Memang kena lock dia lah. Kena lock dia. Memang payah. Memang ada terlepas, 1-2 terlepas. Bila shooting tu, itu yang Rashid Hassan marah saya, "Apa lah kau lan?" dia. "Kau patutnya save, tak bagi dia try." Rashid Hassan keeper. Okey. Saya cakap dia, "Kau keeper, kau kena save lah." Jadi saya maksudnya begitulah. Jadi sampai ke tahap tu saya kena bertanggungjawab lah. Pasal coach dia cakap ni, you have to take care of him. So memang tak semudah lah. Tapi memang dia salah seorang yang hebat lah. Datuk, kalau Datuk bukan pemain bola sepak, apa agaknya kejaya Datuk sekarang ni? Agaknya lah. Sebab bila dengar Datuk mungkin kena pergi Al-Azhar semua. Dia sekarang ustaz lah. Yalah, kalau saya pergi Al-Azhar, sebab saya satu batch dengan Datuk Jamil Khairil Bahrom. Satu classmate. Dengan Datuk Sri Tajuddin, Taqiyuddin. Maktab Mahmud 1 sampai 3, 4 dia pergi Kuala Islam. Jadi pada saya ni kalau saya tak ni mungkin juga saya ke arah agama lah. Tapi saya akademik. Tapi kalau tidak pun mungkin saya lebih kepada bidang perniagaan. Sebab bapa saya dia buka kedai perniagaan runcit, transporter. Dan juga saya dengan bapa saya, kita adalah stokis gas, silinder gas Petronas, kawasan Puchong. Jadi memang saya rasa sebab ke arah tu jugalah. Tak mungkin tak pergi Universiti Azhar tu, mungkin perniagaan lah. Okey, kalau kita boleh Google Datuk Ramlan Askolani ni, memang keluar. Datuk Ramlan Askolani ni bertanding masa PRU ke-15. Datuk, macam mana Datuk boleh terlibat dengan politik tu? Saya sebenarnya di peringkat cawangan lagi lah. Saya cawangan petaling baru dekat Jalan Puchong tu. Jadi masa tu di cawangan tu orang kata ada pergerakan perebutan jawatan lah di cawangan tu. Jadi bila ada ketucangan yang tak apa-apa inilah, kita favor, so dia cakap, "Tok masuklah," dia. Masa tu saya masih lagi main KL. Umur saya masa Datuk main lagi dah ada usaha untuk bawa Datuk ke politik. Masa tu umur saya 29-30 lah. Jadi dia orang cakap masuklah. Saya pun pegang jawatan Ketua Pemuda Cawangan dan jadi timbalan Ketua Cawangan ketika itu, umur 30. Lepas tu bila pemilihan AJK Pemuda Bahagian, saya masuklah, masuk tadi menang. Itu yang bermulanya. Jadi ingatkan kat situ je, rupanya bertanding Ketua Pemuda Bahagian Lembah Pantai, menang. Jadi itu yang terus pergi jauh punya. Pergi jauh punya. Okay, itulah punca dia. Politik satu yang
enjoy untuk Datuk, best untuk, atau macam mana? Sebenarnya dia amat berbeza lah. Kerana bila kita bola tu, kita keseronokan kita dengan kita main bola, kita menang, lepas tu kita ada reward. So masa zaman Tan Sri Ilyas dulu memang dia menang reward, kita pergi luar negara dapat rumah tapi diskaun lah. Dekat Sentul, dapat dekat Vista Angkasa dulu. Kita dapat pergi jalan sampai Los Angeles, dapat pergi Australia. Itu masa main KL lah? KL. Main KL, okay. Jadi pada saya itu yang membuat orang kata minat kita kat situ lah. Bola sepak itu keseronokan dia begitu. Keseronokan dia begitu. Dalam politik pula tu? Dalam politik, yang kita kena menjaga orang. Saya rasa kalau saya dapat bonus dulu dalam 20,000 saya kena belanja kat rakyat lah, contoh. Tetapi bila dah masuk, dah jadi ketua muda bahagian, dah jadi timbalan ketua bahagian, dia rasa lain, seronok. Seronok sebab saya terpanggil untuk mendekati rakyat, bergaul dengan orang lagi. Lepas tu dapat membantu diorang walaupun tak seberapa. Contoh yang nak mohon rumah PPR, yang nak masalah orang susah. Jadi saya dapat bantu, dapat orang kata mendekati mereka. Saya rasa kepuasan. Kepuasan tu. Lepas tu saya pun tak sangka lah saya dipilih jadi calon. Jadi cuma rezeki saya tak ada lah. Tak ada lagi ke, ataupun mungkin cukup lah ke, tak tahu lah. Okey, masih terlibat aktif dengan politik? Masa ni saya cuma ikut-ikut je. Saya tak macam dulu saya lead. Contoh saya pernah jadi Setiausaha Perhubungan Negeri juga. Saya bawa Datuk Seri Johari Ghani. Jadi kalau ada pilihan kecil di mana-mana, saya Setiausaha Perhubungan saya, wilayah ni kena jaga. Jadi memang sibuk betul lah. Tapi sekarang ni dah tak terlibat, jadi ada lega sikit lah. Relax sikit lah. Relax sikit lah. Datuk happy dengan apa yang Datuk buat sekarang? Sekarang ni saya ingat happy sangat lah. Happy sangat. Kadang-kadang kita ada beban kita sendiri, Datuk. Betul. Okey, Datuk, berbalik kepada Datuk punya era. Macam mana Datuk ialah pengalaman manis mungkin zaman Datuk main bola untuk Malaysia, Datuk? Yalah, contoh masih saya pertama dengan skuad Harimau Malaysia pun juga lah. Skuad tu bukan skuad kebangsaan, tetapi bila kita dalam satu skuad bercampur dengan negeri-negeri, kawan-kawan seluruh Malaysia ni, dia jadi macam kekeluargaan. Dulu saya rasa Melayu, Cina, India ni memang dia jadi macam akrab lah. Kita macam adik-adik, apan. Jadi bila kita main untuk Harimau Malaysia, contoh kita pergi Piala Kirin Cup di Japan. Itu umur saya ingat muda lagi lah saya. Jadi 20-an lah. Jadi kita berjalan ke sana ke sini lawan dengan tim yang kuat. Dulu kita lawan Kirin Cup tu semua national team. Kita je yang skuad kedua. Tapi kita tiba pengalaman banyak lah. Jadi lepas tu saya naik jadi pangkat, jadi main kebangsaan. Jadi benda tu berbeza lah dengan bola ni, dengan politik beza. Sebab bola ni dia punya keseronokan, kemenangan tu bila kita satu tim. Macam sekarang lah kata dua pasukan kemenangan Malaysia tu, dia punya seronok tu lain. Keakraban dia, macam kita ni adik-beradik, macam kita memang dah lama kenal. So pada saya memang bola sepak zaman itu memang saya ataupun sekarang pun dia tak beza pun. Cuma mungkin pendekatan sekarang lain sikit. Sebab dia orang mungkin berapa gaji nak bayar apa. Dulu tak ada. Dulu kita main dulu, kemudian Presiden kita Tan Sri Ilyas kata kau menang dapat ni, baru fikir duit. Dulu saya pernah dengar bawa Datuk Harun Idris tu macam tu juga. Semangat Harimau Malaysia, semangat dia kuat, main untuk negara dulu. Kita kena tanamkan semangat jati diri terhadap negara. Datuk,
bila kita dah tanya pengalaman manis, mungkin Datuk ada pengalaman pahit beraksi dalam bola sepak ni, Datuk? Pengalaman pahit saya semasa saya main Hari Malaysia A tu lah, kita nak pergi ke Bangladesh. Besok nak pergi, saya dah dalam squad. Jadi cerita dulu lah, anak saya pun dengar pun tak apalah. Dulu saya ni, orang kata sampai sekarang pun masih handsome lah kan. Masih lagi ni. Jadi maksud peminat ramai. Jadi bila hari cuti tu, besok tu nak pergi, dia bagi cuti hari ni, adalah peminat ajak saya pergi tengok hoki, Malaysia main hoki. Lepas tu coach cakap saya macam mengajar budak-budak, bawa perempuan, nanti saya mengajar dia orang. Saya kena drop. Saya nak pergi menangis saya. Drop sebab pergi tengok hoki tu? Hoki, pasal ada teman oleh budak perempuan tu. Jadi saya sedih, saya frust. Jadi sehari sebelum, Datuk? sehari sebelum, dah kod semua dah siap dah, tiket pun ada. Aduh. Dah confirm lah. Sedih, saya memang kecewa. Jadi itu yang pengalaman pahit saya. Menangis, Datuk? Nangis lah, sampai tak boleh keluar rumah 3 hari. Bapak saya pujuk. Oh ya ke? Sedih. So, kita dah nak pergi dah training untuk pergi Bangladesh. Pagi, tengah hari, malam pun training. Mana nak, pasal kita training tengah hari tu sebab cuaca sana panas di Bangladesh tu. So main tengah hari lah? Main tengah hari, training tengah hari. Training tengah hari. Jadi bila tak pergi, tak sedih lah. Sedih, Datuk? Sedih. Memang itu paling kecewa sangat lah. Dalam bola sepak. Dia macam mana, Datuk? Dapat kejayaan main Malaysia tu dah lah satu. Lepas tu semangat pula memang nak main untuk Malaysia tu, tiba-tiba tak dapat main kan. Dia spirit tu mungkin saya bukan pemain kebangsaan, saya tak dapat bayangkan. Datuk boleh cerita macam mana semangat ketika dapat main Malaysia? Pengalaman Datuk? Saya sebenarnya kan, kita terlampau minat ni. Masa tu saya tengok Muqtada Hari, Sochin An, Santokh Singh, Ramli Jonit training di Kampung Pandan. Masa tu saya muda lagi. Bapak saya meniaga kedai runcit. Dia buat supply gas semua lah. Ada basikal dulu, basikal tua, ada bakul belakang. Saya naik basikal tua tu daripada rumah saya kat Jalan Puchong nak pergi Kampung Pandan. Dia nak tengok Muqtada Hari Sochin training. Saya ingat Training saja, bukan main? Training je. Saya ingat daripada rumah saya nak ke sana tu, Kampung Pandan tu, 10 km ke 15 km je lah. Habis tinggal kedai tu kena libat? Tinggal satu hal, pergi tengok bola. Semangat kita nak tengok tu, nak jumpa Muqtada Hari, nak jumpa tu. Saya kata satu hari aku nak main dengan arwah Muqtada Hari. Akhirnya saya dapat. Jadi maksud tadi, memang kita ni lain lah. Lain. Sanggup basikal. Sampai saya di Stadium Merdeka tu, masa saya main bola, ada orang jerit, "Oi Ramlan, balik jual gas lah," dia kata. Jadi saya kata, ni orang kampung saya. Dia kenal aku ni. Dia kenal aku, orang kampung aku ni. Jadi maknanya kita tak kira lah masa dulu, walaupun saya buat jual gas, tetapi minat bola saya tinggi. Datuk, background keluarga Datuk macam mana? Susah ke masa-masa bapak saya dulu buka kedai runcit? Okey lah kan? Boleh, tapi bapak saya kerja Colgate Palmolive. Dulu kerja Palmolive. Mak saya suri rumah sepenuh masa. Tak berapa, tak berapa lumayan lah gaji, tapi bapak saya buat kedai runcit. Ayah bagi tak main bola? Tak, dulu tak bagi. Saya dulu mak saya tak bagi main bola. Tak bagi. Sebab tu saya jadi reporter. Memang tak bagi. Tapi saya proof kat dia. So last sekali dia kata, mainlah dia. Sebab dengan bola sepak saya boleh membentuk kepribadian diri, boleh jaga, dapatkan ekonomi untuk keluarga juga, membantu. Jadi dia pun nampak ada hala tuju lah masa depan. Akhirnya dia bagilah. Akhirnya dia bagi. Macam Datuk, okey, soalan bonus Datuk. EPL sokong mana? Sebenarnya bila Cristiano Ronaldo dah pergi ke Al-Nassr, saya punya minat tu kurang sikit lah dengan MU lah. Oh, sebelum ni MU? Sebelum ni MU. Kira keluar MU ke apa? Tak berapa ni sangat lah. Tak berapa. Kadang kalau malam tu pukul 3 ke, dulu saya tengok, bangun tengok. Tapi bila dah tak ada Cristiano ni, tak apalah, baik aku tidur lah. Saya tengok Al-Nassr main. Al-Nassr kan sekarang pun ada live. Jadi kalau Ronaldo main untuk Portugal pun saya tengok dia game dia. Saya berapa saya cakap dia, umur 38,
tetapi dia boleh jaga dia punya Body, physical dia punya orang kata apa, standard dia tu sampai ke sekarang. Itu yang saya Bila rasa. seorang pemain bola sepak kagum dengan seorang pemain bola sepak, maknanya memang special lah Ronaldo tu. Betul. Okey Datuk. Kita nak tahulah Datuk, ialah kan Malaysia dua perlawanan Piala Dunia 2020, kelayakan Piala Dunia 2026 dengan Piala Asia 2027. Dua kemenangan, satu keputusan yang menarik untuk Malaysia jugalah. Datuk punya point of view, bagaimana dengan panggun sekarang ni? Menjadi jurulatih Malaysia, satu anjakan positif Datuk? Itulah saya nampak ada perubahan yang ketara. Sebab kebanyakan player-player ni pun dulu yang sebelum-sebelum ni coach itu yang bawa juga. Jadi panggung ni ada nampak kelebihan sikit. Bukan tak kata yang lain tak bagus, tetapi mungkin kurang sikit. Dan saya nampak kalau lepas ni lawan Oman, kalau kita menang, bermakna kita dah 3 game menang. So mungkin main di Oman tempat dia pun tidak mustahil kita boleh menang. Kazakhstan mungkin draw. So saya tak nampak yang kita tak boleh pergi jauh. Dari segi level saya nampak memang ada peningkatan yang ketara. Ada peningkatan. Sebab kalau tengok Kazakhstan tu kan, dia kan ranking ke 99, kita ranking ke 135 gitu. Sekarang saya tengok 130 dah. Mungkin turun 129 ni sebab menang dengan Chinese Taipei pun ni. Betul. Jadi saya nampak ada peningkatan dan kena line up tu kena betul. Contoh bila dalam Chinese Taipei tu saya nampak sebenarnya bagus line up tu, cuma kita punya finishing tak berapa tajam. Nyaris-nyaris kalau kita tak skor tadi, Chinese Taipei skor, kita kena. Contoh kita lawan dulu dengan Vietnam, kita attack cantik, Vietnam tak dapat skor, Vietnam attack sekali, kita kena. Jadi yang itu dalam bola sepak, walaupun kita main cantik 89 minit, 1 minit terakhir kita tak jaga betul-betul, kena skor, kita kalah. Walaupun kita main cantik, tapi kalau kita tak skor, kita kalah. Jadi bola sepak tu yang paling penting, jadikan gol dan kita jangan kena gol. Jangan kena gol. Datuk tengok masa depan bola sepak Malaysia. Yalah, dengan apa yang FAM buat hari ini, F30-nya, Malaysia di landasan yang tepat, yang baik untuk sekurang-kurangnya menjadi pasukan hebat di Asia atau mungkin juga di dunia suatu hari nanti. Kalau perancangan ini jadi kenyataan, sebab saya tengok dia ada pasukan utama, pasukan bawah 23, pasukan bawah 19, bawah 17. Kalau betul-betul digerumkan yang bawah 23, bawah 19 ni, sebab kalau kita dapat kelayakan, katalah bawah umur 19 ni wakil Piala Asia, ini pemain pelapis. Sebab apa? Kalau contohlah sekarang, bila pemain-pemain yang ada sekarang, kemungkinan besar yang ada ni mungkin 3-4 tahun atau 4-5 tahun dah tak boleh dah. Jadi kita kena ada kesinambungan yang bawah 23 ni. So top up. Jadi tak adalah terlalu jauh ruangnya. So kalau itu kita boleh pergi tengahkan dan kita expose ke peringkat maksudnya friendly match, peringkat tier 1 lah kata, yang memang boleh menaikkan negara kita punya ranking. So budak-budak muda ni saya nampak boleh. Contoh Arif Aiman lah contoh. So dengan JDT dia groom dah ni muda. So yang inilah bakal akan naik nanti. So mungkin yang dah berumur, yang ada mungkin dah Faizal Halim mungkin 4-5 tahun lagi. Lepas tu yang ada saya tengok Akhir tu, semua boleh, tapi kena ada ni lah, jangan hilangkan ruang dia punya, jangan ada gap tu, pelapis. Kita juga, dulu ada juga, tapi seolah-olah hilang. Dia ada satu kumpulan 13 tahun yang bagus contohnya. Lepas tu bila takut remajanya hilang. Masalah Malaysia, saya tak tahu apa masalah Malaysia tu. Mungkin dari segi kesinambungan tu lah macam Datuk cakap lah. Yalah, saya tengok hari dah ada contoh macam Lim Tong Kim. Dia pernah jadi coach bawah 17 tahun. Betul. Jadi dah itu yang saya maksudkan. Dah ada dah betul. Tapi saya tengok kita ni terlalu nak instant punya kejayaan.
Contoh kalah bawah 17 dah terus buang, contohlah buang di Tong Kim. Yang kedua saya tengok bila tak ada keputusan, budak-budak tu dia terus buang. Tak boleh. Jadi saya nampak yang mana bawah 17, yang masih lagi 15, 16 kekalkan dulu. So biar ada orang Ini adalah proses. Proses. Okay. Datuk, okey, kita pun tak ada banyak masa. Mungkin sepatah dua kata untuk peminat bola sepak tanah air ni lah, pemain-pemain, mungkin harapan Datuk untuk Malaysia. Okay, saya mengharapkan pasukan kebangsaan kita ni yang tengah menghadapi untuk kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia 2007, dan moga tim Malaysia ini dapatlah orang kata kejayaan. Semasa saya bermain dulu, saya nak sangat kita ke Piala Dunia tapi tak dapat. Piala Asia tu dah pernah, kita pernah dapat nombor 3 di Asia, tapi di Piala Dunia kita tak pernah langsung. Cuma kita pernah mengajukan belia Piala Dunia je. Itulah kita layak main. Pernah kita sebab jadi host. Jadi host. Jadi kalau kita kena harapan saya lah kepada penyokong Malaysia kali ini, kalau Om datang, Oman main kat sini, kita datang ramai-ramai, pasal kita lah penyokong yang ke-12 dalam padang. Pemain yang ke-12. Pemain yang ke-12 untuk memberi sokongan kepada pasukan negara kita. Saya yakin dengan tim yang ada ni akan meroleh kejayaan lah. InsyaAllah kita pergi ke Piala Dunia 2026. Itu harapan saya sebagai bekas pemain kebangsaan. Terima kasih. Steady, Datuk. Baik. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Datuk Ramlan Askolani kerana sudi bersama saya di studio hari ini, menjadi tamu kita hari ini. Kita doakan yang terbaik, semoga terus sukses dalam apa juga bidang, baik sukan, politik atau sebagainya. Dan insya-Allah semuanya baik untuk bola sepak Malaysia tu. Ya, insya-Allah. Itu saja, saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.